Radio Malaysia Selangor FM 101.9. Itu dia lagu daripada Dewa, tajuknya Dewi. Terima kasih kepada anda yang dah follow kami di Facebook Selangor FM 101.9. Live di Facebook. Kalau anda nak tonton kami di konti ini, pergi saja di Facebook Selangor FM 101.9. Untuk Ais Sihat hari ini, kita bincangkan mengenai apa tadi? Topik petang ini kita nak membincangkan tentang penyakit hipertensi bersama dengan tetamu yang hadir di konti pada petang ini, Dr. Hazlin Abdul Halim, iaitu pakar perunding perubatan keluarga UITM UPSC. Kita membual Hello Selangor setiap hari Isnin hingga Jumaat. Kembali Hello Selangor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih. Ya, Dr. Hazlin Abdul Halim. Ya, saya. Dr. Hazlin Snow. Kawan baik cakap tadi. Apa tadi? Snow White. Kenapa ada snow tu? Tak ada snow. Oh, tak ada. Saja je lah. Nampak merah muka doktor. Lama dah orang tak ejek. Tak ada lah. Snow. Apa khabar Doktor, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi datang daripada mana? Daripada direct daripada hospital ke macam mana? Okey. Traffic jam apa semua okey? Tak ada jam. Tak ada jam. Alhamdulillah. Sebab makan? Dah boleh. Nervous sikit saja kacau. Saja kan. Baik doktor, kita nak tahu jugalah kan apa yang faktanya dan apa yang mitosnya mengenai penyakit hipertensi ini. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi doktor, kita nak tahu jugalah dengan lebih mendalam lagi apa itu hipertensi doktor. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So firstly, terima kasihlah kepada DJ Ashraf dan DJ Cempaka. Okey, so sebenarnya hipertensi ni terma dia bila kita dah bahasa Melayukan lah, dia daripada perkataan ataupun penyakit hypertension kalau bahasa Inggeris, ataupun sebenarnya lebih dikenali di kalangan masyarakat kita sebagai penyakit tekanan darah tinggi. Okey. So penyakit tekanan darah tinggi ni dia sebenarnya kita labelkan ataupun kita diagnosekan seseorang tu dengan hipertensi ataupun tekanan darah tinggi ni kalau bacaan tekanan darah tu memang consistently tinggi. Jadi dia bukan sekadar satu bacaan saja yang tinggi, kita dah kata dia ada penyakit, tidak. So dia sebenarnya sekurang-kurangnya dua bacaan di waktu yang berbeza, dan bacaan itu melebihi paras 140 per 90. Baru kita boleh katakan yang seseorang itu ada mengidap penyakit tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Okey, tu basic ni kita dah tahu. Lepas ni kita nak tahu lagi lebih mendalam macam mana bahayanya hipertensi ni kepada kita semua. Tapi kita dulu berehat dulu seketika dengan lagu ini, Magic Road. Selepas ini kami kembali dalam Ekspresi Selangor FM 2. Pilihan tepat. Kita membual Hello Selangor setiap hari Isnin hingga Jumaat. Kembali Hello Selangor. Okey, kembali lagi bersama dengan kami dalam segmen Ekspresi Selangor FM 25. Anda boleh stream kami sekarang juga di live Facebook Selangor FM 101.9. Dan petang ini kita ada Hello Selangor, Ais Sihat. Ya, bersama dengan tetamu kita Dr. Hazlin Abdul Halim, iaitu pakar perunding perubatan keluarga UITM UPSC, dengan topik pada petang ini hipertensi, mitos dan fakta. Tadi kita dah tahu dah macam apa mana itu tanda aras. Tanda aras, apa itu hipertensi. Dan juga tanda aras nak detect macam mana seseorang tu ada hipertensi. Boleh kena. Tadi berapa doktor? 140? 140 per 90. 140 per 90. Per 90. Okey. Bahaya ni sebenarnya kan? Ya, memang bahaya. Itu pun dah tinggi dah, 140 tu. Itulah. Bahaya dia sampai macam mana tu doktor? Untuk orang yang menghidapi hipertensi ni. Okey. Sebenarnya penyakit hipertensi ni, tekanan darah tinggi ni, kebanyakan orang dia mungkin rasa penyakit ni tak berbahaya. Sebab utama dia, penyakit ni kita kata dia silent disease ataupun dia secara senyap. Sebab dia memang tidak mendatangkan apa-apa simptom ataupun tanda-tanda. Jadi kebanyakan orang ni, dia walaupun tekanan darah dia tinggi, kadang-kadang tu kita pun tengok bila datang klinik tekanan darah sampai 200, bawah dia 100. Tapi dia tak pening. Ya, dia elok je. Dia tak ada rasa apa-apa dan dia tak sedar pun. Jadi sebab itulah penyakit ni bahaya sebenarnya. Sebab dia berlaku tanpa orang sedar. Okey. So itu satu.
kenapa dia bahaya. Dan sebab itulah penyakit ni penting untuk kita saring. Ya, maksudnya kita kena check lah. Kalau kita tak check, kita takkan tahu. Okay. Nombor 2, dia sebenarnya bahaya dari segi komplikasi. Dan komplikasi ni kebanyakan orang tak sedar sebenarnya. Dia punya, sebab dia komplikasi ni kita kata dia ambil jangka masa yang panjang. Okay, so mungkin lepas 10 tahun ada penyakit tu, baru boleh datangkan komplikasi lah. Tapi kalau dalam masa 10 tahun tu dia tak sedar pun dia ada darah tinggi. So itu yang kebanyakan orang kadang-kadang tiba-tiba datang jumpa doktor tu dah ada komplikasi dah. Sebab dia tak sedar yang selama ni sebenarnya bertahun-tahun dia ada tekanan darah tinggi. So ni kita doktor sebab luar nampak normal, happy kan. Tapi sebenarnya bila cek tekanan tinggi. Macam mana tu? Okey. Kalau kita ikutkan statistik macam negara kita Kementerian Kesihatan kita ada buat kita panggil NHMS ataupun National Health Mobility Survey. Dia memang kajian seluruh rakyat Malaysia. Memang kita dapati sebenarnya lebih kurang 35% rakyat Malaysia, iaitu dalam setiap satu dalam setiap 3 lah, 3 orang rakyat Malaysia ni sebenarnya menghidap penyakit darah tinggi. Okey, dan daripada 1/3 daripada kumpulan ni pula cuma 1/3 je yang tekanan darah tu terkawal. So boleh bayangkan tak sebenarnya berapa banyak orang ada darah tinggi dekat Malaysia ni dan tak terkawal sebenarnya. So kita memang syorkan daripada umur 18 tahun tu actually boleh je at least kurang-kurangnya sekali setahun cek tekanan darah. Kalau tekanan darah tu okey. Ataupun memang rutin lah kalau pergi jumpa doktor sebab apa-apa sebab pun boleh ambil peluang tu untuk tengok sekali tekanan darah. Buat pemeriksaan macam berkala lah. Betul. Okay, alright. Baik doktor, kita nak tahu jugalah kan cara mengawal tekanan darah tinggi ni. Saya darah tinggi lah setiap kali dengan awak. Itulah nak nak kawal lah. Sampai hati. Bukan, dia hyperaktif. Saya nak catch up dengan energi dia tu. Sampai tekanan darah tinggi tak ada. Itu saya kena tinggikan energi. Okey. Okay, so itu antara banyak jugalah orang selalu katakan tekanan darah tinggi sebab stres ke, sebab mungkin pemakanan ke apa. Jadi kadang-kadang kalau dia datang lepas tu tekanan darah tinggi, ni mungkin sebab semalam saya makan kenduri ke. Saya makan daging semalam, daging kambing. Betul. Jadi kadang-kadang dia rasa macam dia boleh kawal dengan mungkin lepas ni kalau saya tak makan kambing tak tinggi tekanan darah contohnya. Okey. So cara kawalan ni sebenarnya ada benarnya di situ tapi dia actually kita kena correct sikit lah kalau ada salah faham tu ya. So saya selalu kata cara nak kawal tekanan darah tinggi ni ada 2. Okey, so satu yang memang melalui kita kata gaya hidup lah. Okey, gaya hidup sihat. So macam kita tahu pemakanan and then contoh pemakanan ni kalau especially untuk darah tinggi kurangkan masin lah. So kurangkan masin ni not just bukan sekadar garam sebenarnya, garam yang raw tu, tapi kita sebenarnya makanan kita ni banyak garam yang tersembunyi yang kita tak sedar. Contohnya dalam sos dalam masakan, kicap. Sos pun ada garam. Ya, makanan berproses, macam daging-daging yang diproses, makan dalam tin. So tu semua sebenarnya kandungan garam dan gula tinggi. So pemakanan. Lepas tu senaman, kan. So senaman ni memang susah lah, memang kadang-kadang berat sikit untuk rakyat kita sebab dah ada penyakit M tu kan. Sibuk, selalunya orang cakap sibuk. Sibuk berwarna sam. Tapi saya selalu kata macam ni lah, sibuk ni memang takkan habis. Betul, saya setuju. Tapi dan kalau kita ikutkan sebenarnya dia bukanlah nak kata senaman yang berat. Kena pergi gym ataupun kena pergi taman jogging dan sebagainya, sebab benda tu mungkin kadang-kadang memerlukan komitmen sikit. Tapi saya kata sekurang-kurangnya kita ni buat aktiviti fizikal. Kenapa generasi kita sekarang ni banyak penyakit macam penyakit hypertension ni ataupun penyakit obesiti contohnya ya, sebab kita memang kurang bergerak sebenarnya. Kita banyak duduk dalam kereta, kerja kita tu banyak duduk.
kita tak ada banyak bergerak sebenarnya. Jadi kalau sekurang-kurangnya kita sedar benda ni dan kita ambil inisiatif untuk, contohnya dah sejam lebih duduk ni, bangun sekejap lah, bangun jalan-jalan. Saya bangun sekejap. Tak boleh. Jadi kita tingkatkan kita punya kadar denyutan jantung tu. Kalau macam orang yang sibuk, contoh sibuk sebab jaga keluarga, jaga anak-anak dekat rumah ke, buat aktiviti dengan anak-anak, main yang fizikal dengan anak-anak. Bagi berpeluh sikit. Ataupun kalau orang yang bekerja tu mungkin naik tangga ke instead of naik lift kan. Kalau tingkat 10 tak mungkin susah nak naik 10 tangga tapi 10 tingkat, tapi jangan naik lift lah. naiklah setingkat ke setiap hari contoh kan. Jadi itulah bentuk-bentuk senaman yang kita boleh ambil opportunity ataupun ambil peluang. Macam doktor ada mention tadi mengenai daging kambing boleh naik darah tinggi, betul ke Itu tu? mitos saja kan doktor? Nak tahu Dia juga. tengoklah, dia tengok kalau dia memang, sebab selalunya cara masakan tu pun kan macam garam beranak tinggi apa semua. Tapi selalunya apa-apa pun yang kita buat, contoh bila kita exercise ke, bila kita stress ke, tekanan darah kita memang akan tinggi sikit. Tapi dia sepatutnya kalau normal fiziologi badan kita, dia akan turun balik. Dia memang dia takkan sentiasa tinggi. Jadi kalau dia remain tinggi, dia berterusan tinggi, maksudnya mungkin kita perlu pantau lah. Takut memang ada penyakit darah tinggi kan. Okay. Satu lagi yang saya nak sentuh tentang gaya hidup sihat is merokok lah. So untuk orang yang merokok, memang merokok tu memang kalau berhenti saja, memang kita akan terus boleh nampak perubahan pada tekanan darah. Dia memang akan turun. Maknanya kalau merokok tu bukan hilangkan stres. Dia macam hypertension. Itu mitos. Itu mitos tu. Dia memang merokok ni sebenarnya sebabkan toksin-toksin apa semua dalam tu kan. Dia sebenarnya akan meningkatkan stres dalam badan. Mungkin bukan stres yang macam kita psychological stress tu, tapi stres badan kita dari segi macam hormon-hormon, salur darah kita stres, tekanan darah tinggi Di bahagian dalam lah. Secara dalaman. Okey, baik. So tadi 3 kaedah lah. So tadi itu gaya hidup. So nombor 2 yang penting adalah ubat-ubatan lah untuk mengawal tekanan darah. Jadi saya selalu kata dua-dua ni kena seiring. Maksudnya dia tak boleh ubat saja tapi tak amalkan gaya hidup sihat, dan dia tak boleh gayakan amal hidup sihat je tapi tak makan ubat kalau perlu. Jadi dua-dua ni memang perlulah untuk mengawal tekanan darah tu. Okey, jadi kepada anda yang ada soalan apa nak tanya ke tadi, kita banyak main kot mitos apa semua kan. Kalau ada soalan boleh komen dekat live Facebook Selangor FM 100.9. Nak WhatsApp boleh? Boleh. Anda boleh hantarkan di 019-330-4425. Kita berehat seketika. Selepas ini kami kembali Selangor FM. Pilihan tepat. Hello Selangor. Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain dalam keunikan rakyatnya yang berbilang bangsa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Ya, Hello, kita masih lagi dalam rangan Hello Selangor, iaitu I Sihat, dan dengan tetamu kita pada hari ini Dr. Haizlin Abdul Halim, iaitu pakar perunding perubatan keluarga UiTM UPSC. Baik doktor, bagi pesakit yang selalu makan ubat hari-hari macam darah tinggi ni kan doktor, boleh ke dengan ubatan-ubatan ni merosakkan buah pinggang kita? Okey, itu soalan yang baik tu Cempaka. Sebab memang banyak orang kadang-kadang datang tu dia risau. Dia dengar daripada jiran dia lah, kan, daripada kawan dia. Betul. Kata, dia makan ubat tapi still end up ada kerosakan buah pinggang, dialisis dan sebagainya. Okey, sebenarnya ini adalah satu salah faham. Sebab sebenarnya kita kena tahu
kita kena explore kenapa sebenarnya seseorang tu ada kerosakan buah pinggang. Sebab dia ada banyak sebab sebenarnya, dan dia bukan orang tu makan ubat tu mungkin kebetulan. Okay, jadi saya bagi contoh lah ya. Satu, kita kena faham penyakit ni secara semula jadinya macam mana. So secara semula jadi penyakit darah tinggi ni, kalau dia tak terkawal, tekanan darah tinggi ni lama kelamaan dalam masa makan tahun, dia boleh menyebabkan kerosakan kepada pelbagai salur darah dekat seluruh badan kita. So antaranya kalau dia menyebabkan kerosakan pada salur darah dekat buah pinggang tu, dia akan boleh buatkan lama kelamaan dia boleh buat kerosakan buah pinggang lah. Okay, so itu penyakit tu sendiri secara semula jadi kalau tidak dikawal. Okay, so kenapa kalau orang tu dia kata dia makan ubat tapi still end up ada komplikasi. So kita kena tengok dari angle berbeza. So nombor satu, dia makan ubat tu setiap hari tak? Kadang-kadang dia kata dia makan ubat tapi mungkin dululah saya makan, lepas tu saya tak makan, ataupun saya tak makan tiap-tiap hari. Jadi sebenarnya kawalan dia punya tekanan darah tu mungkin tak terkawal sebenarnya. Sebab dia tak ambil ubat tu secara konsisten. Ataupun nombor dua, dia ambil ubat tapi tak pernah dipantau oleh doktor. Jadi bila dah makan bertahun, mungkin dia makan je tapi sebenarnya tekanan darah dia tu lama kelamaan tetap tak terkawal. Sebab bila kita usia makin meningkat, mungkin perlukan dose adjustment pada ubat, kan, untuk pastikan yang kita punya tekanan darah tu mencapai target kurang daripada 140/90. So kalau makan ubat tapi tekanan darah masih melebihi paras 140/90, kerosakan dan komplikasi tu tetap boleh berlaku. Jadi mungkin ini antara perkara yang boleh berlaku. Ataupun kadang-kadang mungkin dia ada tekanan darah tinggi, dia makan ubat dan tekanan darah dia cantik terkawal, tapi sebenarnya mungkin dalam tempoh bertahun-tahun tu tiba-tiba dia ada kencing manis, tapi tak pernah sedar, tak pernah dirawat. Jadi sebenarnya kencing manis tu yang merosakkan buah pinggang dia. Dan saya boleh bagi banyak lagi lah contoh lain sebenarnya yang mungkin menjadi faktor kepada kerosakan buah pinggang tu. Tapi kiranya kalau nak kata ubat tekanan darah tinggi secara direct menyebabkan kerosakan buah pinggang tu adalah mitos lah. Dia pasti kalau kita selidik, kita tanya betul-betul, tengok history dan sejarah perubatan orang tu, kita pasti akan jumpa penyebab lain yang menyebabkan kerosakan buah pinggang tu. Okay, so bukan main fokus lah, bukan main punca lah daripada ubat tu, hasilnya buah pinggang. Betul. Okay, alright. Lega saya. Kenapa? Kenapa? Time demam saya tak ingat. Saya makan je ubat. Ya. Nak cepat lega kan? Cepat lega. Okey doktor. Kalau macam mana? Dia sering tekanan darah. Kan kadang-kadang naik, kadang-kadang yelah, turun. Dia tak ada masa hari ni okey. Lepas tu selang 2-3 minggu naik pula. Itu macam mana pula doktor keadaan macam tu? Okey. Tekanan darah kita memang akan sentiasa naik dan turun. Itu memang normal. Semula jadi macam tu. Maksudnya kalau kita cek sekarang ni, cek 130/80. Lepas tu lagi seminit cek 135/70 contoh. So dia memang akan sentiasa berubah-ubah. Tapi apa yang penting, walaupun dia berubah-ubah tu, tapi kita tak nak dia melebihi paras 140/90. Okay, so itu sebenarnya kita punya target. So itulah yang kita nak kawal melalui ubat-ubatan dan melalui gaya hidup sihat macam saya ceritakan tadi. So kadang-kadang bila kita stres ke apa kan, memang tekanan darah kita akan naik. Bila kita exercise, kita buat senaman, memang tekanan darah kita akan naik sikit. Tapi yang penting dia memang sepatutnya bila kita rehat sekejap, dia akan turun balik ke paras normal. So yang kita risau tu kalau dia berpanjangan remain tinggi dan tidak turun semula. Itu yang kita risau dan perlu pantau dan perlu rawat lah. Ya, macam doktor cakap tadi, 140 bacaan dia, bawah 90 itu di tahap 1 ke doktor? Betul. Dia ada berapa tahap sebenarnya doktor? Okay, so kita kata ada 3 tahap lah. Okay, so dia ada stages dia. Dan saya rasa untuk
para pendengar lah. Ya, saya rasa yang penting you tahu 140/90 tu selalunya bacaan bila di klinik lah yang kita akan ambil sebagai paras dia. Okey, kebanyakan orang ada mesin dekat rumah. Kan sekarang ni boleh beli kat Shopee lah, beli kat farmasi lah. Okey, so kalau nak pantau dekat rumah boleh, tapi dekat rumah sebenarnya kan kita expect yang keadaan di rumah tu lebih relax, kan? Jadi sebenarnya kalau dekat rumah dia sepatutnya rendah daripada 135/85. Sepatutnya. Kalau lebih tu sebenarnya dia tinggi. Okey. Dan saya nak pesan juga yang kalau kita kata stage yang bahaya, yang memang kena terus jumpa doktor. Sebab kadang-kadang mungkin ada pendengar yang ada set dekat rumah, kalau dia periksa dan tekanan darah di rumah dia melebihi 180. Oh, itu tahap dan, berapa doktor? itu memang kita kata urgency lah, ataupun boleh masuk ke emergency. 180 dan bawah dia 110. Ui, tinggi. Itu memang kena jumpa doktor terus walaupun dia tak rasa apa-apa. Okey. Tersembunyi tu risau. Yelah, Dia sebab tersembunyi dia penyakit risau. senyap. Awak senyap. Okey, apa pun thank you so much kepada doktor sudah berkongsi dengan kita pada hari ini. Pesanan terakhir lah untuk supaya kita berjaga-jaga dengan hipertensi ni, supaya kita tidak mudah terkena dengan hipertensi ni. Okey, okay, sama-sama dan terima kasih atas jemputan. Saya cuma nak harapkanlah supaya semua masyarakat kita ada lebih kesedaran, dan kalau umur dah lebih 18 tahun dah boleh check dah, tapi especially dia akan semakin kerap berlaku bila umur kita makin meningkat. So terutamanya kalau umur dah lebih 30, sekurang-kurangnya sekali setahun ke boleh cek tekanan darah. Berkala lah kan, untuk pastikan yang kita detect awal dan kita boleh rawat awal. Dan kalau orang yang bagi masyarakat sana yang memang dah ada penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, saya syorkan untuk biar ada doktor yang jaga. Sebab kebanyakan orang kadang-kadang dia beli ubat sendiri, tak ada siapa yang pantau. Jadi macam saya kata tadilah, tak guna kalau makan ubat tapi tak mencapai target dan tak ada yang dipantau lah. Sebab komplikasi tu tetap boleh berlaku. Okey, alright. Terima kasih. Doktor, okey. Kita baru tahu dia first time tadi. Itulah, tak nak tanya dulu. Tapi bila dah buka mic, Okey. 10 minit macam tu je berlalu. Okey, terima kasih banyak Dr. Hazlin Abdul Halim sudi bersama kita pada petang ni. Lepas ni gimana doktor? Sama-sama. Lepas ni kita teruskan kerja lah. Okey, tak nak karaoke. Kejap lagi kita ada karaoke pukul 3. Okey, tak apa. Mungkin lain kali. Tapi tu salah satu cara nak hilangkan hipertensi ke? Ya, salah satu darinya. Baik doktor, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Okey, anda semua jangan ke mana-mana. Kalau nak karaoke, anda boleh call kami 0322873203. Dan ini adalah lagu menanti untuk jam yang kedua Ekspresi Selangor FM. Sekali lagi ku lalui jalan, semangatku sudah pun terjalan, jiwaku serah bagai terbiar. Ku pandang diriku. Hello Selangor kembali lagi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 2.30 petang. Terima kasih kepada anda yang menonton di live Facebook rasmi Selangor FM.